Rafizi confirm ke tak bertanding PRU ke-16? Uh, Kalau mengikut apa yang dia pernah cakap dengan saya, dan saya tengok dia pun ada keluar pernyataan dalam media berkenaan dengan isu ini, dia memang tak bertanding pada PRU ke-16. Rafizi dia berhenti, dia nak habiskan penggal dia sebagai orang kata ahli parlimen, dan dia tak bertanding. Dan saya rasa kemungkinan dia juga tidak akan menjadi ketua cabang PKR lah, saya rasa lah lepas ini. Dan setelah dia letak jawatan, itulah yang saya rasa-rasa lah kan. Dia ada cerita lah benda-benda dengan saya, tetapi belum lagi terjadi, belum lagi kita nampak. Nanti orang kata Daniel ni pandai-pandai je dia pergi buat cerita kan. Saya tak nak mendahului tuan punya badan Rafizi Ramli. Biarkan Rafizi sendiri yang umumkan sama ada dia nak keluar parti, sama ada kekal dalam parti, sama ada dia bertanding atau tidak. Tetapi sebab sedikit saya boleh beritahu, dia menyatakan bahawa memang sebab dia pernah keluar kenyataan media, so saya kata dia memang tak bertanding pada PRU ke-16. Itulah. So slogan Ayuh Malaysia tu untuk apa? Slogan Ayuh Malaysia ni bukan slogan. Ayuh Malaysia ni dia satu bisnes. Bisnes ya, bisnes yang boleh menguntungkan rakyat, dia membantu rakyat. Kalau di Sarawak ni, kalau kamu orang lihat, kalau William tengok waktu saya podcast dengan Rafizi ya, dia ada menyatakan dia nak pushkan Ayuh Malaysia tu kalau boleh ke kawasan Sarawak, terutamanya kawasan saya sana kerana dekat dan senang untuk dia nak ni. Dia kalau Ayuh Malaysia ni dilancarkan dekat sana, maka dia orang nak buat bisnes, umpamanya boleh sewa tanah-tanah adat yang milik kita tu untuk dijadikan pendapatan kepada orang di kampung, peluang pekerjaan untuk orang di kawasan luar bandar. Contohnya, ini contoh ya, contohnya Ayuh Malaysia ni ada di kalangan mereka yang nak buat bisnes tanam lada, bisnes sosial lah, betul, social enterprise. Jadi orang akan sewa tanah adat kita, contohnya 1 ekar mungkin tak mahal lah, mungkin 1,000, tapi kalau 2 ekar ada 2,000. So setiap bulan boleh dapat, daripada bagi dekat ladang kelapa sawit yang setahun dapat 3,000, 4,000, belum tentu juga kadang-kadang dapat menyentuh. So itu yang saya ada bincang lah dengan Rafizi. Dan kalau benda ni berlaku di Sarawak, dia juga melibatkan peluang pekerjaan. Kalau contohnya pertanian di kawasan kita di kampung, dia boleh juga menjanakan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda ataupun orang-orang tua di kampung kan. Jadi di situ orang yang punya tanah dapat untung, orang yang buat bisnes dapat untung. Azhar Ali, Datuk Seri Rafizi kena bertanding tapi bukan atas tiket PKR. Saya rasa dia tak nak terus lah, mungkin lah. Dia nak bertanding lah, tapi bukan di PRU ke-16. Dan Ayuh Malaysia ni, dia punya matlamat tu jauh tau. Dia punya matlamat jauh. Mungkin satu masa Ayuh Malaysia ni juga antaranya yang akan menjadi slogan kepada parti lah kan. Saya tak nak lebih-lebih lah. Saya tidak suka mendahului plan Rafizi sendiri, dan seolah-olah saya ni macam Rafizi kan. Saya tak nak macam orang lain lah. Saya dengan cara saya santai sajalah. Ya, bro ya, kuasa ekonomi ketiga, betul. Ravin, habis atas tiket PN. Bukan tiket PN lah. Rafizi tak bersama dengan PN lah. Kalau Rafizi nak pun, mungkin Rafizi akan buka parti sendiri lah. Dia, Rafizi ni, dia boleh je kalau dia nak ikutkan rasa hati dia nak buka parti dan sebagainya, tapi dia tidak begitu dulu. Dan sebab sedikit yang saya bincang dengan Rafizi berkenaan dengan isu ini, saya faham lah, sabar, terutamanya orang-orang muda ni kena banyak bersabar lah. Selagi Rafizi dalam PKR takkan ke mana kalau ada anak beranak Anwar. Dia bukan sahaja anak beranak Anwar, tetapi mereka yang betul-betul mengampu tahap gila sekarang ni pun sedang bermaharajalela kan. Yalah, tadi pun ada sahabat saya yang telefon saya berkenaan dengan perkara ini. Dia cakap sepatutnya kau kena ampu aja gila-gila Anwar tu Daniel, biar kau dapat kan. Itu yang dia cakap. Saya cakap betul. Apa yang sebenarnya kalau dilihat di dalam politik, tindakan yang saya buat ni tindakan yang bodoh lah. Orang yang nak berjaya dalam politik ni dia kena ampu tahap gila lah. Seperti mana yang diorang buat ni, ampu je gila-gila, so semua benda yang kau nak dapat kan. Jadi sebab itu bila banyak orang tegur saya dalam isu ini, saya kata yalah, betul lah tindakan saya salah, tetapi saya ada prinsip saya sendiri. Saya memang selalu begitu. Tadi kawan saya daripada Johor Bahru, sahabat lama saya, bos lama saya, yang sama-sama kita berkecimpung dalam dunia bisnes dulu, saya cakap saya ni duduk dari buat bisnes pun saya boleh naik ke atas, tapi pun tak untung. Saya duduk dalam politik, naik ke atas pun tak untung. Sebab saya kata bila saya boleh pergi ke situ, manfaatnya orang lain akan ambil, dan orang lain akan, seperti mana dalam politik hari ini, orang berpusu-pusu menjadi orang yang hebat dekat situ kan. So biarkan mereka lah, kita tak payah nak ni. Muhammad Ridwan Wong, Rafizi itu bijak, dia tahu itu bukan masanya untuk dia dan bukan masanya untuk orang-orang yang mahu berjaya yang sebenarnya, betul. Izan, biar orang-orang damai itu jadi ketam dalam tong. Ada kawan naik, ditarik lagi ke bawah sampai jatuh bila nak maju. Biarkan mereka lah. Saya simple lah. Saya simple. Dalam kita hidup ini,
kepuasan yang kita nak cari adalah kepuasan apabila kita dapat membantu orang, apabila kita orang kata menjadi seorang pejuang yang mana kita mahu macam itu. Contohnya macam saya nak masuk ke politik ni, perjuangkan nasib-nasib orang miskin, seluruh negara ni memperjuangkan nasib rakyat. Kita nak negara ini, Malaysia ni tak ada rasuah. Kerana apa? Kerana impak dia kepada anak cucu cicit kita. Jadi contoh sekarang ini, kalau kita tengok, mungkin tak semua pemimpin PKR ni jahat, ataupun tak semua mereka ambil duit yang tak tentu halal. Tapi kadang-kadang saya sendiri fikir tau. Contoh apa yang berlaku dekat Sarawak, dekat negeri mana-mana kan. Yang mana mereka sekarang ni bermewah-mewah dengan duit macam ni. Yang sedihnya tu mereka ni kalangan orang Melayu, orang Islam. Jadi kadang-kadang saya tengok mereka sia-sia kau pergi sembahyang, sia-sia kau solat kan. Kalau perangai kau macam tu, dan anak engkau, bini engkau, kalau saya malu tau dengan kita sendiri punya integriti yang tidak berapa baik kan. So, untuk apa? Tapi tak tahulah, bangga lah kan, sebab duit banyak, berkepuk-kepuk dalam poket kan. Mungkin bangga lah macam tu. Tapi kau nak bangga sampai ke mana? Jadi pemimpin politik ni pada saya adalah apabila macam saya lah, saya sekarang ini kan tunjukkan bahawa saya bertanding dalam pilihan raya, apa reserve dia, boleh menang atau boleh kalah. Dan kalau kalah saya tengok kat mana kesilapan dia, itu penting. Bukan saya nak masuk dalam politik ni nak mencari jawatan free, dapat orang kata jolok sana jolok sini dapat habuan. Kalau itu saya rasa lah saya pergi duduk dalam dunia bisnes. Jadi bila saya dah masuk dalam politik ni, benda yang saya lawan daripada apa yang saya lihat sebagai ahli politik adalah rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, menindas rakyat miskin. Sedangkan kekayaan negara ini boleh menyebabkan rakyat Malaysia tak bekerja tau. Duit Petronas kita bertrilion dah habis macam tu, lesap. Nak kata duit tu pergi ke mana? Nak kata orang Bumiputera, orang Melayu kaya, tidak. Orang Bumiputera yang lain, yang kaum Dayak lah, kaum Kadazan lah, kaum Dusun lah, apa semua Sabah Sarawak kaya, tidak. Nak katakan orang Cina kaya, tidak. Nak kata orang India kaya, tidak. Siapa yang kaya? Segelintir daripada ahli politik ini yang bersekongkol dengan tycoon-tycoon yang ada dekat luar. Dan duit kita ni ketirisan dia gila-gila babi tahapnya. Keluar sana, keluar sini kan. Jadi kalau kita mengamalkan politik yang macam ini sampai ke kiamat, kita tak mendapat apa-apalah kan. Tidak ada hasil, tidak mendatangkan faedah. Negara ini sedangkan semakin hari rakyatnya semakin bertambah, anak kita semakin membesar, cucu kita semakin membesar, yang dah muda menjadi tua, yang masih baby dah jadi muda. Jadi kemana arah kita nak bawa itu kan? Jadi saya sebagai kepimpinan yang muda dalam politik, saya tidak boleh begitu. Kalau kita begitu, rosaklah semuanya politik ni nanti. Jadi tak payah politik lah dalam negara. Bro, ajalah Hisamuddin, KJ, Rafizi, from one party, baru bergabung dengan PN mungkin berpeluh. Tidaklah. Masing-masing ada idealisme sendirilah. Hisamuddin jiwa dia UMNO, KJ jiwanya UMNO, Rafizi ini dia dah tak ada jiwa lah dengan PKR. Tapi saya rasa susah lah untuk dia orang nak tiba-tiba macam tu kan. Tak ada yang mustahil, tetapi tak mungkin juga lah terjadi. Jamaluddin, saya terus sokong perjuangan tuan sekarang ni. Tak guna bersama dengan parti munafik, parti Melaya. Teruskan tuan, bagi faham rakyat Sarawak Sabah. Kita tidak lagi diperbodohkan oleh para parti-parti Melaya pemimpinnya yang gila. Ya. Ahmad Tamizi, janganlah layan Daniel Jani. Janganlah layan Daniel Jani. Kenapa tak nak layan saya? Saya pun tak memaksa untuk sesiapa nak melayan saya lah. Ahmad Tamizi pun buang masa juga saya nak layan kamu kan. Masing-masing punya ini. Jadi saya pun tak nampak Ahmad Tamizi ni sebelum ini kan. Sebelum ini saya tak tahu dari kat mana, lubang cacing mana dia kan. Dia ni penyokong mana, dah berapa banyak dia menyumbang ke dalam PKR kan. Jadi kerja dia orang-orang ni, orang yang banyak benci dekat saya dalam PKR ni, kebanyakannya adalah di kalangan mereka-mereka yang dah berumur lah, yang 40 tahun ke atas lah. Mustafa Zainuddin, assalam, move on. Ya, saya move on. Saya tak ada masalah pun. Cuma saya live ni untuk petang ni untuk yalah pertanyaan-pertanyaan daripada kawan, so saya jawab lah. Berkenaan dengan NGO yang saya buat kan. Tinggal sedikit lagi, kita lagi ada dalam lebih 10 hari lagi untuk saya push NGO ni. Ada lagi komen? Saya lebih kepada baca komen ni. Bukan waktunya saya nak membalun PKR ni. Kalau waktu saya nak balun PKR ni, nanti saya tinggal nak balun je lah. Nizman Jimun, bro, asal mana? Bunyi pelat macam dari bau. Ya, saya daripada bau. Nizman Jimun.
Saya daripada Mas Gading. Move on dan kritik parti penipu serta bantu rakyat main dia. Bila saya kata PKR penipu, bila saya kata pemimpin PKR ni banyak ada orang yang marah kan. Nak marah, pengikut orang nak cakap macam mana? Saya duduk dalam tu. Dan kawan-kawan yang bersama dengan saya, yang kenal saya dalam media sosial dan sebagainya, tahu perangai saya. Jadi, macam mana PKR nak kata saya tipu PKR? Ataupun saya ni tak betul dalam peti? Sudah tentu, rakyat di luar sana sudah boleh lihat. Saya bukan macam, kita ni masing-masing punya perangai tau. Izam keluar, lain dia punya cerita. Lokman keluar, lain dia punya cerita. Cikgu Bat, lain keluar dia cerita. Saya pun lain dia punya cerita. Jadi, masing-masing ada peranan dan mereka punya cara sendiri kenapa keluar. Kalau saya, yalah, saya minta keluar kan. Saya sendiri minta keluar dan ya, sebab saya rasa perjuangan itu tidak seindah yang mereka mainkan dekat media sosial. Kalau kamu orang tengok sekarang ni orang main dekat media sosial, up Anwar Ibrahim, up kerajaan Ahmad Dhani sebenarnya kan. Sebenarnya itu kawan-kawan boleh nilai lah. Kawasan Lombok emas yang tidak boleh di Lombong. Betul. Kawasan Lombong emas yang tak boleh di Lombong. Ini DJ, kena live petang, masih kerja tu. Live malam tolong panjang sikit, sekejap gila live malam. Okey. Ini saya buat live petang-petang, saya tengah rehat ni juga tadi. So saya buat live sekejap kan. Sebab saya nak push NGO saya ni. Kalau malam boleh lah. Nanti malam kan. Dia viral Malaysia, kita tak nak kesilapan makin jadi teruk, rugi pada negara, betul? Lagi komen. Live malam lagi bagus sebab semua ya. Kadang saya kesian tengok geng-geng penyokong ni apa Walanon yang bodoh ni. Dia pagi petang-petang dia dah maki hamun saya. Ni Ahmad Tamizi cakap muka saya buruk kan, tak kisahlah. Mungkin muka Ahmad Tamizi ni dah macam artis kot. Jangan-jangan tua bangka nak mampus lah. Kan? Kalau live siang, semua penyokong setia busy. Ya, betul. Polos. Kau orang layan je lah ni apa Walanon tu. Mereka tu dia orang tua, dia orang tak ada kerja. So betul lah, tiap-tiap petang dia masuk dalam live saya. Saya pun dah biarkan dia orang tu. Brom. Dah macai Walanon, sila komen lagi koyak baru. Intro jatuh. Biarkan dia orang komen. Dia orang yang pernah komen macam tu kan. Tulikan dia orang lah. Dia orang ni memang koyak rabak setiap hari. Aduka Ahmad. Assalamualaikum tuan, live malam buatlah lama sikit. Oh baik. Okey. Aduka Ahmad. Nanti malam lah saya buat lama sikit. Anak pembela PKR cantas rakan siapa Sepati. Dia nak suruh orang masuk PKR, tapi orang yang ada dalam PKR mereka nak jantas, mereka nak buang. Jadi itulah kerja ada orang kan. Kerja ada nak jantas orang, nak buang orang. Okey. Samsul pun sakau Fahas ikon Madani dia tak banyak sabar Ibrahim hari ni. Ni. Nanti diorang yang nak cakap macam ni, kalau nanti PKR tak jadi kerajaan, baru diorang tahu macam mana harapan PH dalam PRU akan datang. Banyak juga I baca tentang pujian positif untuk PMX. Dia sama lah, macam siapa-siapa yang jadi PM dia akan dipuji lah. Tapi kalau dah umum saya letak bukan lagi PM besok, kita tahulah. J1 Mini, banyak video DJ sekarang diambil oleh penyokong PN untuk balun Walanon Sabas. Mampus dia orang lah. Sebab tu dia orang ni meroyan dengan saya. Saya dah cakap, jangan sampai saya keluar daripada parti. Betul, saya ni semut kecil ya. Tak orang kata tak sakit kena gigitnya. Tapi semut kecil ni banyak juga impak dia boleh menyebabkan rakyat luar sana boleh lihat. Orang-orang PKR di mana tahu main media sosial. Dia tumpang media sosial orang je lah. Macam geng-geng Samsung ni. Dia mana ada pandai buat media sosial.
YouTube dia tak pandai buat sebab tu dia punya akaun tu palsu. Yang pelik walanon puji melambung padahal papanon orang kaki penipu hari-hari kenci. Itulah. Azim tak baik. Media sosial mereka tak boleh buat. Hari-hari dia pergi menumpang media sosial orang lain. Kasihan betul lah. Oke, saya buat live sekejap ya. Mana kawan-kawan yang masih belum membantu ataupun belum menyumbang kepada NGO saya di atas, saya harap boleh menyumbang lah ya. Ini bukan muka merah lah Samsung, ni lampu. Aduh. Saya ada isu kalau saya nak buat Samsung nanti malam. Sabar, ini saya nak berkenaan dengan NGO lah. Ramai tanya dengan NGO macam mana. Oke, so itu saja daripada saya. Siapa yang nak join, saya nak buat live dekat TikTok dulu. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat petang. Tak ada apa, sembang kosong aja. Itu saja. Nanti kita jumpa di orang kata di TikTok. Samsung kalau nak berdebat dengan saya boleh pergi dekat TikTok ya. No problem. Kau bagi tahulah hujah engkau.